عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Anfal pada ayat yang ke-24. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Akram, Kampung Datuk Keramat. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurainya nanti mendatangkan keampunannya serta keredaannya yang berterusan kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan semuanya di dalam jagaan Allah SWT. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila mereka menyerumu, sahutlah. Dan seruan Allah dan Rasulullah itu ialah untuk menyempurnakan kehidupan kamu. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, bila Allah seru manusia, kita kena faham seruan Allah itu untuk menyempurnakan kehidupan kita. Maka banyaklah seruan Allah dan seruan Rasulullah yang diseru kepada kita untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya. Kadang-kadang kita semak di dalam Al-Quran antara seruan Allah yang Allah seru kita. Allah seru kita supaya jadi manusia yang mendirikan solat. Allah seru kita jadi manusia yang mengeluarkan zakat. Allah seru kita jadi manusia yang patuh perintah Allah dan Rasulullah. Dan Allah seru kita jadi manusia yang pelihara diri kita dan keluarga kita daripada terkena api neraka. Ini semua seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian di dalam Al-Quran. Adapun seruan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, baginda Nabi seru kita supaya jadi manusia yang berakhlak. Nabi suruh kita jadi manusia yang patuh perintah Allah. Dan Nabi suruh kita cara nak semayang ikut cara Nabi SAW. Semuanya ni perlu kita sahut seruan Allah dan Rasulullah. Sebab apa kita kena sahut? Sebab nak menyempurnakan kehidupan kita, mesti sahut perintah Allah dan seruan Nabi SAW. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran,
wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah bagi tahu kepada kita sekalian, ketahuilah oleh kamu bahawasanya kerja hati kamu. Kerja hati ni apa? Pergerakan hati kita ni kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang jadi kerah, kadang-kadang jadi lembut, kadang-kadang jadi tenteram, kadang-kadang jadi tak tenteram, kadang-kadang jadi tak tentu punca, kadang-kadang jadi tak betul hati kita ni. Semuanya di dalam peliharaan Allah. Allah punya kerja. Bahkan Allah SWT sebut, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Nanti ni kita semua akan dikembalikan kepada Allah SWT. Yang paling bimbang sewaktu kita hidup di dunia ni dalam keadaan hati baik, alhamdulillah. Waktu hati kita berada di level orang-orang yang beriman dan di level orang-orang yang bertakwa, ini alhamdulillah. Cuma bimbang di saat hati kita ni dia turun status daripada beriman, daripada bertakwa, dia jadi manusia yang rendah martabatnya di sisi Allah. Bahkan dia jadi manusia hati yang kerah, hati yang dipenuhi dengan mazmumah, hati yang dipenuhi dengan benda-benda yang dimurkai Allah. Waktu tu kita tahu kita siapa di sisi Allah dan di sisi baginda Nabi SAW, dan kita bimbang waktu tu hati kita jadi qaswah. Apa maksud qaswah? Qaswah ni iaitu kerah hati. Kerah hati ni dia sampai tahap macam mana? Orang cerita tentang agama, orang cerita tentang perintah Allah, cerita tentang perintah Rasulullah, semua tak nak pakai. Dia pakai yang dia saja. Waktu tu kita dipenuhi dengan azab Allah SWT. Allah kata apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah kata. Jadi maknanya ini benda yang perlu kita jaga. Sewaktu kita boleh duduk main masjid ni tuan-tuan, duduk dalam rumah Allah ni, syukur sebab Allah pilih kita. Allah bagi kita tenteram, Allah bagi kita duduk dalam masjid dalam keadaan tenang-tenang macam ni tuan-tuan, syukur sebab ini satu anugerah dan nikmat Allah yang paling besar. Dipilih oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terbaik, maka dia bagi kepada kita. Sebab apa Ustaz kata hamba-hamba Allah yang terbaik? Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi kata mana-mana individu yang Allah nak bagi dia jadi baik, maka Allah akan bagi dia faqih. Faqih ni apa? Cerdik. Cerdik tentang agama. Nak cerdik tentang agama, duduk dalam majlis ilmu agama, baru cerdik agama. Kalau nak cerdik bahagian automotif, bahagian kereta, kena pergi duduk tempat belajar automotif, baru dia cerdik kereta. Kalau nak cerdik tentang agama, duduk dalam majlis ilmu yang diceritakan tentang apa yang dikatakan Allah dan Rasulullah, maka dia akan cerdik agama. Dan Nabi kata siapa yang nak Allah bagikan dia ni jadi baik, maka Allah akan faqihkan dia tentang agama. Jadi tuan-tuan, tahniah kepada tuan-tuan sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat ni kisah sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat ni kisah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Bahrul Madhi. Malam ni kita masuk bab baru, iaitu bab berkenaan dengan bab majaa fil haya'i, bab yang menceritakan tentang malu tuan-tuan. Malu. Kita tahu malu ni apa? Kita tahu malu ni orang tengok kita lama, orang rusya kita lama, orang perhati kita lama, kita alih pandangan, kemudian kita senyum seorang-seorang. Kita kata itu malu bagi kita. Tetapi di sisi Allah bukan macam tu. Dan di sisi baginda Nabi SAW pun bukan macam tu. So malam ni kita akan tahu malu di dalam agama ni macam mana. Sehingga Nabi SAW kata, kalau kamu tak ada malu, tak ada malu langsung, tak reti malu dekat Allah, tak reti malu kepada Rasulullah, Nabi bawa keluar satu kata-kata aja. Nabi kata, iza lam tastahyi fasna'u ma syi'ta. Apabila kamu tidak ada malu, maka kamu buatlah, ikut apa yang kamu suka. Ni tuan-tuan, yang ni Allah SWT dan Rasulullah dia berlepas diri daripada kita yang tak reti malu hidup di dunia ni tuan-tuan. Begitu ceritanya.
Iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan berkenaan dengan malu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, malu itu satu sifat yang dipuji oleh syarak. Ni tuan-tuan, ambil yang ni dulu. Siapa yang ada malu di dalam kehidupannya, dia hidup ni ada malu, tuan-tuan, maka dia ni dipuji oleh syarak. Malu tu macam mana? Maka siapa ada bersifat malu itu, bertuahlah ia kerana ia daripada iman, dan iman di dalam syurga. Tempatnya sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'i minal iman wal imanu fil jannah wal badha'i minal jafa wal jafa'i fin nar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama ni ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bermula malu itu kejadiannya daripada kuat iman. Nabi SAW kata, malu ni puncanya daripada orang yang ada iman. Iman dia makin lama makin kuatlah malu dia di dalam kehidupan hidup di dunia ni, tuan-tuan. Bila iman dia tak kuat, sebab itu banyak hadis Nabi SAW yang menceritakan, apabila manusia itu tidak ada iman, maka dia akan mencuri. Apabila manusia itu tidak ada iman, maka dia akan melakukan penzinaan. Hadis ni, tuan-tuan, kadang-kadang Nabi sebut macam ni. Nabi kata, tidak akan berlaku penzinaan kecuali manusia ketika itu dicabut akan iman dia. Iman tidak ada. Tidak akan berlaku kecurian di saat manusia ketika itu dia ada iman. Jadi maknanya manusia bila dia ada iman, dia selamat daripada buat benda-benda yang dimurkai Allah. Manusia apabila iman dia kukuh, iman dia kuat, maka dia tidak akan sesekali buat benda-benda yang dilarangi oleh Allah SWT. Maka beruntunglah orang yang beriman. Persoalan, orang tanya kita. Siapa tanya? Saya tanya. Ustaz, macam mana nak dapat iman ni? Nak bagi subur iman, macam mana? Tempat untuk tuan-tuan upgrade ataupun update iman tuan-tuan dan perempuan sekalian, di mana? Di masjid. Main masjid ya? Nabi kata apa? Dalam satu hadis, Nabi kata, apabila kamu melihat seorang lelaki yang berulang alik pergi ke rumah Allah, pergi ke masjid untuk berjamaah, fashhadhu bil iman, maka persaksikanlah bahawa dia adalah orang yang beriman. Nampak, tuan-tuan? Nabi kata, maknanya ada hubung kait yang kita duk ulang alik pergi ke masjid, yang kita duk ulang alik duk dengar azan ni, kita tak senang duduk di rumah, kita nak main masjid. Maknanya kita sedang menyuburkan iman kita di masjid ni. Sebab itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita seperti mana ayat yang dibacakan oleh Tok Imam tadi. Ayat apa tadi, tuan-tuan? Surah At-Taubah. Allah kata apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Hanya saja yang layak memakmurkan rumah Allah, yang layak mengimarahkan rumah Allah, hanya saja bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada yaumul akhirah, dia mudah nak main masjid. Tetapi kalau orang tu dia jenis berat nak main masjid, fikir-fikirkanlah status imannya di dalam kehidupannya, seperti mana ayat Al-Quran yang diberitahukan kepada kita, tuan-tuan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maka kata Nabi SAW, Nabi kata bermula malu itu kejadiannya daripada kuat iman ataupun satu cabang daripada iman, dan iman itu di dalam syurga, yakni orang yang bermalu yang beriman itu tempat tinggalnya di dalam syurga. Nabi kata apa?
setelah dia ini mempunyai iman, kesan rentetan daripada malunya ketika hidup di dunia, ada sifat malu, ada keimanan yang bersarang di dalam hati sanubarinya, maka tempatnya nanti setelah di akhirat nanti, dia di mana tuan-tuan? Di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tempat lain tuan-tuan. Orang yang beriman ni tak ada tempat lain, syurga dia. Melainkan orang yang tak beriman ni tuan-tuan, tempat dia di mana? Tempat dia di dalam neraka Allah SWT. Dia lawan dia macam tu ya. Tuan-tuan baca dalam surah Luqman. Sebut apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Allah kata apa tu? Allah guna satu kalimah ataupun satu alat. Allah sebut inna. Inna ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan mengaji bahasa Arab, dia panggil takkid. Allah menegaskan, maksudnya macam tu. Kalau ada ayat-ayat yang menggunakan inna, bermaksud Allah bertegas, tuan-tuan. Allah kata apa? Sesungguhnya. Sebab apa Allah guna sesungguhnya? Allah nak tarik perhatian kita. Sebab dia nak bagi tahu, dia nak declare kepada kita, dia nak maklum kepada kita, dia nak bagi tahu satu benda besar kepada kita, lalu dia gunakan perkataan inna. Kalau tuan-tuan dengar ayat yang ada sebut inna ni, tuan-tuan kena ingat, ini satu gaya tarikan yang Allah gunakan di dalam uslub Al-Quran itu sendiri. Maknanya Allah nak tarik perhatian manusia, Allah nak bagi tahu satu benda. Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, tempat dia di mana? Di dalam syurga Allah. Syurga apa? Syurga Jannatun Na'im. Tuan-tuan, itu nama saya, tuan-tuan. Mudah-mudahan masuk syurga Jannatun Na'im. Mak saya dulu, saya tanya mak saya, mak, pasal apa buh nama Na'im? Dia kata asalnya aku nak buh Firdaus. Pasal apa? Sebab ada orang ramai dah buh nama Firdaus, aku bubuh nama Naim jugalah. Mudah-mudahan hang masuk syurga. Yang tu tuan-tuan, dia kata kat saya, mudah-mudahan. Tuan-tuan tanya tak mak pak tuan-tuan sebab apa bubuh nama tuan-tuan yang sekarang ni? Tanya. Nama apa pak cik? Nama saya Balia. Sebab apa mak cik bubuh nama Balia? Saya pun tak tahu Ustaz. Kalau saya tahu, saya suruh dia tukar nama lain. Pula dah tuan-tuan. Ni tuan-tuan kena tanya mak pak kita. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Maka ayat tu kata orang yang beriman itu tempatnya di syurga. Begitu juga ada kena mengena dengan orang yang beriman ni tuan-tuan. Nabi kata tempatnya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga baginda Nabi kata, Nabi kata al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Orang yang beriman ni tak ada lain tempat melainkan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan perangai yang lain ataupun dari situasi yang lain, orang yang berbeza daripada orang yang beriman ni, kata Nabi SAW, Nabi kata wal bazai minal jafa wal jafai finnar, iaitu dan busuk mulut pencarut. Tuan, ni gaya bahasa buku ni tuan, kitab lama. Dia kata apa? Dan busuk mulut pencarut dan lucah dan congkak dan daripada kasar perangai, yakni daripada kurang ajar dan biadab. Ni tuan, ni perangai tak elok ni. Kesimpulan kita kata apa? Perangai tak elok, kurang adab tuan-tuan. Jenis suka mencarut, jenis suka maki hamun, jenis suka mencarut tak tentu punca ni tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Dia ni kurang adab nama dia. Kalau bahasa kasar ni dia panggil apa? Kurang ajar tuan. Kalau dalam bahasa orang utara dia panggil apa? Kurang ajar. Mai bahasa cerok sikit dia kata apa? Hang lotlak tuan. Lotlak terus tuan. Lotlak ni teruk bahasa. Maka kurang ajar dan biadab itu tempatnya di dalam neraka. Oleh sebab busuk mulut dan buruk perangai itu, maka tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tempat orang neraka. Tempat yang macam mana tuan-tuan? Orang yang macam mana punya perangai? Orang yang kurang adab dan biadab di dalam tutur kata dan di dalam perangai hidupnya sewaktu hidup di dunia. Masalah, kata Abu Isa At-Tirmidzi pada bab ini ada riwayat daripada Abdul Rahman bin Umar dan Abi Bakrah dan Abi Umamah dan Umran bin Husain
radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya lagi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. So malam ni kita baca hadis apa tuan-tuan? Hadis sahih. Bila hadis sahih ni, kita tak boleh nak ragu, kita tak boleh nak argue apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sebab hadisnya hadis yang mutawatir, berlanjutan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Masalah malu itu bagaimana hakikatnya dan nak mengenalnya. Sanya ada tersebut dalam Fathul Bari, syarah bagi Sahih Al-Bukhari begini. Telah berkata Al-Gharib, malu itu ialah menarik diri daripada memperbuat perkara yang keji. Ni tuan-tuan, macam mana nak tahu malu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi para ulama, di sisi para muhaddisin, macam mana nak tahu? Maka disebut di sini malu itu ialah menarik diri daripada memperbuat perkara yang keji. Malu tu apa? Menarik diri, tak buat perkara-perkara yang dikeji oleh agama. Dia tak buat. Itu maksudnya malu. Sama tak dengan takrifan kita punya malu? Tak sama. Sebab kita tak malu, tuan-tuan. Kita sendiri buat tafsiran kita sendiri. Tetapi agama kita kata apa? Malu itu kamu menarik diri daripada buat benda-benda yang dikeji oleh agama. Jadi tidak buat benda yang keji itu adalah orang yang ada sifat malu di dalam kehidupan dia. Maka disebut di sini, maka ialah setengah daripada sifat-sifat yang tertentu bagi manusia supaya berhenti daripada mengerjakan tiap-tiap barang yang haram dan keji. Boleh dikatakan juga malu itu meninggalkan daripada mengerjakan tiap-tiap barang-barang yang haram dan keji. Tinggal benda-benda yang Allah haram, tinggal barang-barang benda yang ditegah oleh agama, itu maknanya malu. Kerana itulah orang yang malu itu tiada ia fasik. Dia kata di sini, maka orang yang malu itu dia tak fasik. Apa maksud fasik? Fasiqa. Apa maksud fasiqa? Iaitu orang yang rosak iman. Orang yang rosak iman. Dan yang jarang kali ada malu itu pada orang yang tiada sopan. Dia kata orang yang tidak malu itu iaitu orang yang tiada sopan. Dan terkadang malu itu ialah menarik diri semacam kelakuan budak-budak. Malu tu macam mana? Dia tak buat macam budak-budak duk buat. Maksudnya apa? Kalau zaman sekarang ni budak-budak muda, apa dia buat? Kalau tuan-tuan pergi naik highway lekas daripada Ceras nak pergi ke Seremban, tuan-tuan pergi naik highway tu, petang-petang, malam-malam tuan-tuan pergi naik, tuan-tuan akan tengok Superman bertaburan di atas jalan, tuan-tuan. Faham Superman? Superman ni siapa? Budak-budak remaja kita duk naik motor menerap di atas motor ni, tuan-tuan. Yang tu budak-budak. Tiba-tiba buku ni kata meninggalkan perangai budak-budak yang budak-budak selalu duk buat tu, ditinggalkannya. Maka itulah yang dikatakan orang yang malu di dalam muka bumi Allah SWT ni. Jadi maknanya kita yang umur 50, kita yang umur 60 ni, kita tak buatlah kerja macam tu, tuan-tuan. Kalau kita pun sama naik, kita pun duk lumba motor juga di atas highway lekas tu, tuan-tuan, sama macam mak-mak rempit, kita jenis orang yang tak ada malu, tuan-tuan. Begitu. Faham kan, tuan-tuan, cerita ni mana ni? Senyap semua. Sunyi insya-Allah. Khusyuk wa tawadhu'. Dan terkadang malu itu ialah menarik diri semacam kelakuan budak-budak. Dan ada kata setengah daripada ulama, malu itu ialah menarik diri, takutkan memperbuat barang yang keji. Ni tuan-tuan. Setengah ulama kata malu itu macam mana? Menarik diri daripada buat benda-benda yang dikeji oleh agama. Sama ada barang yang keji itu pada syarak ataupun pada akal ataupun pada adat. Dia tarik diri, dia tak buat benda-benda yang ditegah oleh Allah SWT dan benda-benda yang dilarang oleh Allah, maka dia tinggal, dia tidak akan buat benda-benda yang ditegah oleh Allah SWT. Masalah malu itu ialah agama semuanya. Demikianlah tersebut dalam satu hadis Nabi SAW yang datang riwayatnya daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ni sahabat Nabi yang orang kata apa, dia ni selalu ambil benda-benda penting daripada Nabi SAW. Dia selalu ambil. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku banyak sikit lagi, tuan-tuan akan jumpa kelakuan-kelakuan sahabat Nabi ni yang macam-macam perangai. Saya ambil seorang sahabat Nabi ni, namanya Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Nama apa?
Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia ni siapa? Dia anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa perangai dia? Perangai dia macam-macam, tuan. Dia ni budak remaja, tetapi perangai dia macam-macam. Dari sudut dia nak ambil kebaikan yang ditinggalkan oleh Nabi, yang keluar daripada mulut Nabi, semua dia buat. Itu bagus bagi dia. Satu lagi, benda yang di luar jangkaan manusia, dia suka perhati orang. Dan dia suka jadi spy. Apa yang dibuat oleh siapa-siapa, dia akan tengok. Sehingga Nabi kata dia ni ahli syurga, dia pergi follow kawan tu. Sebab apa dia ni ahli syurga? Dia suka kaji orang, tuan-tuan. Nama apa? Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Satu hari Nabi SAW bagi tahu di dalam satu majlis dia, di dalam Masjid An-Nabawi. Nabi kata sebentar lagi akan masuk ahli syurga di dalam masjid ni. Nabi cakap macam tu secara umum. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar Al-Khattab ni, tuan-tuan, dia tunggu tengok mana dia orang yang ahli syurga ni. Tak masuk-masuk lagi pun. Tengok-tengok ada seorang ni masuk. Dia tengok kawan ni, bagus dia ni bagus. Besok pula dia tunggu dengar lagi. Nabi kata, Nabi buat announcement lagi. Nabi kata sebentar lagi akan masuk ahli syurga. Sahabat ni tengok, tunggu tengok, oh dia ni ahli syurga. Dia kata tak jadi ni, 2 hari dah Nabi sebut nama dia, kata dia ni ahli syurga. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia follow rapat lah. Dia kata, sahabat, boleh tak aku tidur rumah hang 3 malam? 3 malam? Boleh, dia kata. Dia buat apa, tuan-tuan? Dia tunggu dengar dan dia tunggu tengok apa amalan kawan ni, sehingga Nabi kata dia ni ahli syurga. Aku nak tahu betul ke dia ni ahli syurga. Tunggu punya tunggu ni, tuan-tuan. Malam pertama tunggu, malam kedua tunggu, malam ketiga tunggu. Malam yang ketiga dia nak balik dah. Dia kata, sahabat, cukuplah 3 malam aku dah duduk rumah hang. Kalau aku duduk lebih, aku pula jadi tuan rumah, hang pula kena keluar, dia kata. So malam ni aku nak bagi tahu, aku mai duduk di rumah hang ni tidak lain dan tidak bukan, aku nak tengok apa amalan hang. Sebab Nabi sebut kata hang ni ahli syurga. Aku nak tahu amalan hang. Ternyata apa yang aku tengok tak banyak mana pun amalan hang, tetapi di sisi Nabi, Nabi kata kamu adalah ahli syurga. Aku dengki kepada kamu. Oi, tuan-tuan, dengki kebaikan tak apa. Dengki kebaikan tak apa. Jangan dengki dengan nikmat orang, tuan-tuan. Lalu sahabat ni kata, apa yang kau tengok tu itulah aku. Tapi aku tengok kau tak ada solat tahajud, tak ada baca Quran malam-malam, tak ada baca surah Al-Mulk malam-malam, tak ada solat tahajud malam-malam. Aku ni tahajud setiap malam. Nabi tak sebut pun aku macam tu. Tetapi Nabi sebut kata kau ni ahli syurga. Apa amalan kau lagi yang aku tidak ketahui? Sahabat ni kata, itulah aku seperti mana yang kamu lihat. Cuma aku nak bagi tahu kepada hang, ada 2 benda yang aku buat. 2 benda dia buat. Apa dia? Dia kata, aku berjanji kepada Allah bahwasanya di dalam segala tutur kata aku tidak akan aku dustai sesiapa pun yang aku bercakap di dalam apa dan kepada siapa yang aku bercakap. Aku tidak akan bercakap bohong. Hebat, tuan. Dia berjanji dengan Allah. Kita berjanji tak dengan Allah? Janji. Janji apa kita dengan Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita pada Allah. Tapi kadang-kadang kita culah, kan? Sahabat Nabi ni no. Kemudian dia kata yang kedua, aku janji dekat Allah. Apa janji dia yang kedua? Dia kata, aku janji dekat Allah, aku tidak akan iri hati kepada sesiapa manusia yang ada nikmat melebihi daripada aku, yang dia dapat sedangkan aku tak dapat nikmat tersebut. Aku tidak akan iri hati kepada dia, sebab itu nikmat kepada dia, bukan daripada aku, bukan kepada aku. Ui, tuan-tuan, 2 benda ni Nabi level dia ahli syurga. Tak sembahyang tahajud, tak baca Quran, tapi 2 benda ni. Tapi tuan-tuan jangan tiru yang ni. Dia kata, cantik Ustaz, malam ni kami tak tahajud dah Ustaz. Setiap malam kami tahajud untuk maklumat Ustaz. Bila Ustaz sebut yang tu, kami tak tahajud dah. Tapi kami pun nak berjanji macam sahabat tu berjanji juga dekat Allah. Kami tak cakap bohong dan kami tak iri hati. Kami nak juga macam tu Ustaz. Susah. Kita siapa? Kita ni umat jauh dengan Nabi.
Tak ada siapa pun declare kata kita ni ahli syurga. Ada orang sebut tak? Haji ahli syurga. Ada orang sebut? Tak ada, tuan-tuan. Kita duk buat sembahyang tahajud setiap malam ni. Ada orang sebut tak kata kita ni ahli syurga? Tak ada. Cuma Nabi kata, Nabi sebut sajalah. Nabi kata orang yang nak masuk ahli syurga, dia ni macam ni, macam ni. Dia buat ni, dia buat ni, dia buat ni. Tapi kita tak tahu yang mana satu menjadi penyebab kita tu ahli syurga. Kita tak tahu. Allah rahsiakan amalan mana yang menjadi penyebab kepada kita nak dimasukkan sebagai ahli syurga Allah. Maka dengan itu, pelbagaikan amal soleh kita di dalam kehidupan kita seharian. Ada satu perangai lagi. Abdullah bin Umar Al-Khattab ni, tuan-tuan, dia bukan seorang tu saja. Dia pergi jadi perisik, tuan-tuan. Dia bukan seorang tu saja, dia pergi mengendap. Dia mengendap juga Nabi SAW. Dia ada satu perangai dia. Dalam kitab ni ada sebut. Dia buat apa, tuan-tuan? Dia pergi intai Nabi SAW. Intai apa? Dia teropong dengar. Faham teropong dengar? Payah nak cakap bahasa Melayu betul ni, dan nak cakap apa? Dia pasang telinga sungguh-sungguh. Pasang telinga sungguh-sungguh ni selama berapa hari? Selama sebulan. Sebulan dia pasang telinga. Dia pasang telinga apa? Dia pasang telinga apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi baca di dalam solat sunat subuh 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Nabi baca apa? Dia dengar betul-betul telinga dia. Nabi baca selama sebulan. Nabi baca apa? Ni perangai dia. Siapa dia tu? Abdullah bin Umar Al-Khattab. Maka dia kata, selama sebulan aku duk perhatikan Nabi SAW. Aku dengar apa yang Nabi baca, aku perhati apa yang Nabi buat di dalam solat sunat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Aku dapati selama sebulan yang aku dengar Nabi membaca pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua Nabi membaca qul huwallahu ahad. Oh, tuan-tuan, yang tu sepatutnya baca. So kita boleh baca tak yang tu? Besok kami baca tak yang tu? Cantik Sebelum ni kami baca inna a'tayna rakaat pertama, rakaat kedua pun inna a'tayna. Betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan bukan tuan-tuan sini, tuan-tuan tempat lain. Tuan-tuan dia kata sekalian. Jadi maknanya itu sunnah di dalam pembacaan, di dalam solat sunat sebelum sembahyang subuh 2 rakaat. Baca yang tu. Boleh Lepas ni baca. Besok baca. Besok dengar saja orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang di rumah, sembahyang sunat. Lepas waktu sembahyang sunat tu, rakaat pertama baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, alham sampai waladdallin, amin. Kemudian baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Dia kata apa? Qul ya ni susah, Ustaz. Selalu duk tergeliat lidah qul ya lah, Ustaz. Sebab tu kami tak baca qul ya. Tergeliat kat mana, tuan-tuan? La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Tak jumpa kepala ekor dah. Sebab tak reti, sebab duk jadi keliru yang tu, sebab tu kami tak baca. So tuan-tuan, lepas ni baca. Rakaat kedua baca apa? Qul huwallahu ahad. Kalau kami tak nak baca surah tu, Ustaz, kami nak baca Fatihah saja. Boleh ke, Ustaz? Boleh. Tak salah pun. Oh, tak salah. Tapi kalau kami tak baca, apa jadi kat kami, Ustaz? Jawabnya rugi, tuan-tuan. Rugi. Rugi sebab apa? Rugi sebab tak ikut cara Nabi. Yang Nabi suka baca 2 surah tu di dalam solat sunat sebelum sembahyang subuh. Jadi ini perangai siapa? Perangai Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, yang dia pasang telinga mendengar apa yang Nabi baca di dalam solat sunat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Maka sabda Nabi SAW, bahkan malu itu ialah agama semuanya, kerana ia menarikkan kepada segala kesempurnaan dan menarikkan kepada segala kelebihan. Kemudian sabdanya Nabi SAW, bahwasanya malu itu dan menjauhkan yang haram. Nabi kata apa? Malu di sisi Nabi. Apa maksud definisi malu di sisi Nabi SAW? Nabi kata malu itu apa? Malu itu bahwasanya kamu menjauhkan daripada benda yang haram. Benda yang haram ni tak buat maka dia adalah orang yang ada sifat malu di dalam kehidupan dia. Dan kurang kalam. Yang kedua, Nabi kata orang yang malu ni macam mana? Kurang kalam. Dalam bahasa Arab disebut qillatul kalam. Apa maksud qillatul kalam? Sikit bercakap, tak cakap banyak, tuan-tuan.
Kalau dia cakap banyak, dia jadi merapu. Lebih baik tak payah cakap. Lebih baik diam banyak daripada berkata-kata benda yang merapu, yang boleh mengundang dosa dan murka Allah kepada dia. Dia tak cakap. Tak cakap banyak ni ada sifat malu pada dia. Boleh tuan-tuan ni dua benda dah. Yang ketiga kata Nabi SAW, dan aifah. Apa maksud aifah? Lemah lembut. Dan aifah itu daripada iman, dan bertambah semuanya di dalam negeri akhirat, di dalam kehidupan yang bahagia di sisi Allah. Jadi maknanya bertambah-tambah kehebatannya apabila memiliki sifat-sifat tadi, maka dia menjadi orang yang hebat di negeri akhirat nanti. Kemudian masalah yang terakhir, malu sebenar-benar itu bagaimana? Sanya telah datang keterangan malu sebenar-benar malu itu di dalam hadis yang datang riwayatnya daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, hendaklah malu sekalian kamu daripada Allah itu dengan sebenar-benar malu. Ni tuan-tuan, ni Nabi punya hadis. Nabi kata lagi dalam situasi yang lain. Nabi kata apa? Hendaklah kamu daripada Allah itu mesti malu sekalian kamu daripada Allah itu dengan sebenar-benar malu. Kata Abdullah bin Mas'ud, berkata kami, telah bermalu kami ya Nabi Allah. Bila Nabi bagi tahu pada sahabat-sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud dia menyut, dia sahut seruan Nabi ni. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, untuk makluman kau, aku dah jadi orang yang malu. Untuk makluman kau, aku dah malu lama dah, dia kata. Sesungguhnya kami bermalu, alhamdulillah. Lalu dia sebut alhamdulillah. Cuba tuan-tuan tengok gaya sahabat Nabi bila dia bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuatu ucapan dia tu yang sudah dia lakukan ataupun sudah dia buat, dia kata apa? Untuk makluman kau wahai Rasulullah, kami sudah malu yang ada pada diri kami ni, alhamdulillah. Ini cara di dalam tutur kata bahasa Arab ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi sembang dengan orang Arab ni tuan-tuan, dia ada dua. Satu insya-Allah, satu alhamdulillah. Dua ni kena jaga di dalam percakapan dengan bangsa Arab ni. Kalau Arab-Arab tanya tuan-tuan, dia tanya apa? Hal akalta? Hang dah makan dah? Dia tanya, hang dah makan dah ke? Kita boleh jawab dua. Yang pertama insya-Allah, ataupun yang kedua alhamdulillah. Kalau tuan-tuan pergi jawab dekat dia insya-Allah, maknanya belum makan lagi. Kalau tuan-tuan jawab alhamdulillah, maknanya tuan-tuan dah selesai dah makan, kenyang lama dah. Maka dia faham, sebab kita dah makan, sebab tu kita sebut alhamdulillah. Kalau kita sebut insya-Allah, maknanya belum, tunggu hang nak belanja aku, maksudnya dah. Jadi maknanya itu cara gaya bahasa Arab tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sabda Nabi SAW, Nabi kata bukannya malukan Allah begitu. Nabi kata apa? Malu bukan macam tu. Nabi kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, malu bukan macam tu. Tetapinya malukan Allah sebenar-benar malu itu ialah engkau peliharakan kepala dan barang yang diingatnya. Maknanya apa? Pelihara kepala kita ni dan benda-benda apa yang main lintas di dalam ingatan kita ni. Jaga betul-betul. Jangan sampai tersasar daripada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malu yang sebenar yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni berfikir kamu dengan apa yang diredai Allah dengan niat yang baik. Niat yang baik tuan. Fikir yang baik dan niat yang baik, itu maknanya malu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat yang baik pun sama tuan, niat yang baik. Macam tuan-tuan lah main malam ni, tuan-tuan niat apa? Saja main malam ni kan, sebab nak berbuka puasa. Puasa apa? Puasa Yaumul Ashura. Kut-kut masjid sedia bubur Ashura, boleh main makan. Tuan-tuan main niat nak makan. Tuan-tuan dapat tak makan? Dapat. Tapi kalau tuan-tuan main niat kerana Allah, niat kerana Allah, tuan-tuan dapat pahala, balik lagi pun dapat makan. Itu cara dia. Cerita niat ni tuan-tuan, saya baru balik haji tuan, baru balik haji. 12 hari bulan saya sampai di Malaysia. Cerita ni, waktu tengah tawaf wada' di Makkah Al-Mukarramah, tengah duk tawaf Kaabah ni tuan-tuan, tawaf wada', saya tak pernah terlintas pun niat dalam hati, tiba-tiba dia mai terlintas.
benda yang tak pernah teringat nak pun, benda yang tak ingin pun nak, tiba-tiba dia mai terlintas dalam hati, dia mai sungguh, Allah tunai sungguh apa yang kita niat tu. Saya kata apa, tengah duk tawaf wadah tu, tawaf yang pusingan yang ketujuh dah nak habis dah nak sampai border dah. Saya kata aku ni belajar perubatan Islam, aku teringin nak tengok jin. Teringin nak tengok jin, dia main niat tu tuan-tuan. Tengah teringin nak tengok jin ni tuan-tuan, ada orang main tepuk saya, tepuk. Ya Naim, ana la insan. Dia panggil saya, ya Naim, aku bukan manusia, dia kata. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan nak kata dia tu siapa? Wallahu ta'ala alam. Saya pun tak tahu siapa. Saya pun tengok dia, saya kata apa? Syukran, khalas, barakallahu fiik, hayakallah. Saya kata cukup, aku tak mau tengok hang dah, hang piduk jauh, saya kata. Allahu akbar. Itu cerita tuan-tuan. Cerita niat tu. Kalau niat baik, dapat baik. Kalau niat tak baik, dapat tak baik, tuan-tuan. Begitu. Samalah kita hidup di dunia ni tuan-tuan, kalau kita niat elok-elok, dapatlah apa yang kita niat. Kalau kita niat tak elok, dapatlah apa yang kita niat tu. Niat yang tak elok, maka perbuatannya Allah bagi apa yang kita niat tu. Apa-apa pun di dunia ni, kalau kita niat elok, Allah bagi semua apa yang kita niat tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, tuan-tuan jangan pergi tanya saya pula macam mana jin tu muka dia. Dia orang juga tuan-tuan, muka macam orang, macam kita kan tuan. Pakai kain ihram, kemudian botak, sama macam jemaah-jemaah haji yang lain, sama. Muka macam orang Arab juga tuan-tuan, muka macam Arab juga, sama macam kita ada jambang, ada misai sikit kan, ada janggut sikit, macam tu lah. Tuan-tuan jangan duk tanya lebih-lebih, sekian dimaklumkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dan peliharakan perut, jangan ke dalamnya yang haram. Maknanya kata Nabi SAW yang kedua, kalau kamu nak tahu kamu tu betul-betul malu, kamu peliharakan perut kamu, jangan masuk ke dalamnya benda-benda yang haram. Jaga yang tu tuan-tuan, jaga perut daripada masuk benda-benda yang haram adalah orang yang bersifat malu di dalam kehidupan. Bahkan dikatakan pula, dipeliharakan mulut daripada makan yang haram dan mengumpat manusia di dalam kehidupan. Jaga mulut pun sama tuan-tuan. Maknanya orang yang malu ni tuan-tuan, dia akan jaga mulut dia, tak cakap benda-benda merapu tuan-tuan, dia diam banyak. Begitu. Dan peliharakan farash daripada zina, maknanya jaga kemaluan daripada melakukan perzinaan. Dan hendaklah ingatkan mati dan binasa alam ini, maka sesiapa yang berkehendakkan akhirat, hendaklah ditinggalkannya hiasan dunia. Maka sesiapa yang memperbuat demikian itu, maka sesungguhnya malu ia daripada Allah yang sebenar-benar malu, kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, maka fahamlah kita definisi malu yang sebenar di dalam agama kita. Maka ikutlah dan turutilah apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Kesimpulan daripada malam ni yang dapat kita ambil istifadahnya, yang pertama, jadilah orang yang reti malu hidup di dunia ni. Sebab dunia ni adalah tempat tumpangan kita sementara dan bukan kekal abadi buat kita selama-lamanya. Yang kedua, hargailah sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan kepada kita untuk kita amal dan praktiskannya di dalam dunia ni tuan-tuan. Yang ketiga, carilah redha Allah daripada segala-galanya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan meridai kita sekalian, insya-Allah. Itu saja pada malam ni. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.